Baik, terima kasih Alif. Penjawat Awam Sarawak bakal menerima bantuan khas kewangan sebulan setengah gaji oleh kerajaan negeri sebagai menghargai sumbangan, pengorbanan dan komitmen mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara profesional, terutamanya semasa negara berdepan dengan pandemik COVID-19. Kabar gembira tersebut diumumkan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng dalam satu sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas mengenai Belanjawan Negeri 2022 di Kuching hari ini. Pada sidang media berkenaan, beliau turut mengumumkan bantuan khas kewangan sebanyak RM500 kepada kesemua penjawat awam kerajaan persekutuan sebagai penghargaan terhadap sumbangan mereka dalam memakmurkan negeri ini. Selain itu, tambahnya, anggota Perkhidmatan Awam Sarawak dan Persekutuan khususnya petugas barisan hadapan seperti doktor, jururawat, pekerja kesihatan, badan beruniform, imigresen dan kaki tangan barisan hadapan yang lain juga bekerja tanpa mengira penat lelah demi untuk melindungi rakyat keseluruhannya. Peruntukan berjumlah RM820,000 disalurkan kepada 8 buah gereja dan sebuah kuil di Bintangor oleh Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor. Ahli Dewan Undangan Negeri Meradong, Datuk Ding Kuang Hing menyampaikan ucapan penghargaannya kepada kerajaan negeri di bawah pimpinan Ketua Menteri, Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng atas keprihatinannya terhadap institusi agama lain di negeri ini dengan meluluskan peruntukan itu di Bintangor. Jelasnya, Sarawak sangat unik kerana kerajaan turut membantu rumah-rumah ibadat dengan menggunakan dana sendiri berbanding dengan negeri-negeri lain. Datuk Ding turut memberitahu peruntukan itu telah disalurkan kepada Persatuan Buddha Bintangor, Gereja Metodis Ching Nguang Tong, Gereja Metodis Preaching Center, Gereja Metodis Tiang Nguon, Gereja Metodis Ti Ong, Gereja Metodis Preaching Sungai Labas, Gereja Metodis Ming Kuong, Gereja Metodis Lai Ang dan Gereja Metodis Zeng Guan. Dalam masa sama, beliau juga menyampaikan ucapan penghargaannya kepada Unifor yang diterajui oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Sugambas kerana sentiasa membantu menyalurkan dana untuk menaik taraf gereja dan kuil di daerah tersebut. Baik, sementara itu, 8 buah rumah di kampung nombor 6 Kuching mengalami kerosakan akibat hujan dan ribut yang berlaku petang semalam. Menurut penghulu kampung nombor 5 dan 6, Mustafa Wahab, kejadian berkenaan berlaku sekitar pukul 4 petang. Beliau memberitahu kebanyakan rumah-rumah yang terjejas mengalami kerosakan di bahagian atap dengan 2 daripadanya agak terjejas teruk. Walau bagaimanapun, rumah-rumah terbabit masih boleh didiami selain tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Harapan kami kampung Yara si pun banyak dikit. Mohon bantuanlah untuk mampai pulih rumah-rumah yang telah rosak. Penghulu Mustafa berkata demikian kepada pemberita selepas mengiringi setiausaha politik kepada Ketua Menteri Abdul Samad Ghani yang melakukan tinjauan ke rumah-rumah tersebut pagi tadi. Sementara itu, Abdul Samad memberitahu pihaknya masih menunggu laporan lengkap daripada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung nombor 6 berhubung tahap kerosakan rumah-rumah berkenaan untuk dimajukan kepada kerajaan negeri bagi dipertimbangkan bantuan sewajarnya. Sebab itulah kita datang pagi ini untuk meninjau secepat mungkinlah supaya sumbangan kebajikan untuk membaiki rumah ini dapat dihulur sebaik mungkinlah. Agak-agak bila dapat bantuan membaiki? Dalam masa terdekatlah. Dalam masa terdekat. Semua pengusaha rumah burung khususnya di bahagian Sarike diminta untuk bekerjasama dengan kerajaan negeri dalam usaha mengatasi masalah dan aduan yang dilaporkan. Ahli Dewan Undangan Negeri Repok, Datuk Seri Huang Tiong Si memberitahu, langkah ini penting bagi memastikan pengusaha mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada satu sesi dialog di antara Persatuan Pedagang Sarang Burung bahagian Sarike bersama Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC di Sarike. Jelasnya lagi, sesi dialog seumpama itu merupakan platform terbaik bagi memahami dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh semua pihak terbabit dengan lebih terperinci. Beliau turut memberitahu dialog tersebut juga mampu menyalurkan maklumat yang memanfaatkan kedua-dua pihak. Turut hadir pada dialog berkenaan ialah Ketua Pegawai SFC Zulkifli Muhammad Atun. Pelaksanaan kursus Mobile Journalism Mojo Siri 1 menjadi pengalaman dan ilmu baharu bagi kesemua peserta yang menyertai kursus berkenaan.
Rata-rata peserta yang menyertai kursus tersebut memberi respon positif dan berharap ia dapat dilaksanakan dengan lebih kerap lagi. Kursus Mojo Mobile Journalism ini merupakan satu platform lah untuk kami berkongsi pengalaman, kepakaran masing-masing agar dapat kami adaptasi dalam kerja kita sebagai penerbit rancangan. Dan kita harapkan kursus ini akan berterusan, ada lanjutan. Sepanjang kursus ini banyak yang saya pelajari, perolehi dan juga perkongsian pengalaman bersama dengan rakan-rakan yang lain. Saya walaupun bukan baru dengan Mojo tetapi banyak juga aplikasi apps tertentu yang masih saya tak biasa, tak familiar. Jadi perkongsian ilmu dan pengalaman dari rakan-rakan yang lain memang sangat membantulah. Berkenaan dengan kursus ini, sesuatu yang amat baru sebab memandangkan dengan adanya kecanggihan cuma dalam satu, iaitu telefon pintar, membolehkan kerja-kerja dengan pantas, sekali on the go je. Itu yang boleh saya katakan dalam kursus ini. Kursus yang diadakan di Lunduk selama 4 hari itu telah bermula semalam dan dihadiri oleh 19 orang peserta dari setiap stesen penyiaran RTM Sarawak. Lebih 100 orang belia Mukah dan warga Politeknik Mukah PMU mengikuti program berbasikal Virtual Fun Ride sempena Hari Sukan Negara HSN 2021. Program anjuran Jabatan Sukan Kokurikulum dan Kebudayaan PMU dengan kerjasama Pejabat Belia dan Sukan Mukah serta Kelab Basikal Politeknik Mukah itu bertujuan menggalakkan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Gimik pelancaran telah disempurnakan oleh Ketua Jabatan Sukan, Kokurikulum dan Kebudayaan PMU, Kamil Sahidin bertempat di pekarangan PMU. Jelas beliau objektif utama program tersebut dilakukan ialah untuk memudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan warga PMU termasuk golongan belia yang berada di Mukah selain mengeratkan hubungan silaturahim sesama peserta program berkenaan. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri.